ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dengan kisah yang baru di dalam bulan Ramadan 1444 Hijrah tahun 2023. Sebelum kita ke topik utama, saya nak saudara dan saudari semua tonton video ni sampai ke penghujungnya sebab ada beberapa announcement pengumuman yang saya akan dedahkan. Di penghujung video nanti saya akan bagi tahu apa yang dimaksudkan itu. Okey, baik. Kisah kali ini masih lagi related berkait rapat dengan bulan Ramadan, dilalui oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Ahmad. Bagi menjaga hak privasi, maka saya memberi nama samaran kepada beliau sebagai Ahmad Albah. Mari sama-sama kita dengarkan pengalaman kisah benar yang dilalui oleh beliau sendiri. 27 Ramadan tahun 2005. Kalau saya lihat kalender semula, ianya bersamaan dengan 31 Oktober hari Isnin. Lewat petang tu, kata Ahmad, dia bersama isteri dan anaknya sedang dalam perjalanan ke Tanah Merah Kelantan sebab giliran untuk menyambut Lebaran di rumah mentuanya. Dalam perjalanan daripada laluan Kuantan Pahang ke Terengganu sampai je di Dungun, Ahmad dan keluarganya berhenti sebentar untuk berbuka puasa. Memandangkan ada masjid yang berhampiran, maka Ahmad mengambil keputusan untuk drop lama sedikit. Katanya puasa-puasa juga, alang-alang dah ada masjid, bolehlah terus jemaah solat sunat tarawih bersama-sama dengan qari'ah di situ. Setelah selesai tarawih dalam jam 11 malam, mereka pun menyambung semula perjalanan menuju ke Kelantan. Tak lama kemudian, selepas 40 minit memandu, sedang melalui jalan di kawasan Jambu Bongkok, tak silap saya, Jambu Bongkok, perut Ahmad ni berkeroncong. Maksudnya apa? Maksudnya perut beliau ni terasa lapar. Bukan lapar yang biasa-biasa, tapi luar biasa laparnya. Walhal tadi baru je melahap kuih yang isteri dia bawa daripada rumah. Ni lapar lagi ni. Jam baru menunjukkan pukul 11.40 malam. Entah kenapa, yang tadinya jalan raya agak crowded, agak sesak, ada kereta, ada motor, ada basikal, boleh pula tiba-tiba jadi lengang. Tak ada satu pun kenderaan yang lainnya yang beliau nampak. Hanya dia dan keluarganya saja yang berada di atas jalan raya pada waktu ni. Ahmad berfikir, yelah, di kampung kot, dah malam. Mungkin orang kampung dah mula balik ke sarang, ke rumah agak-agaknya. Sedang Ahmad melayang perut yang masa lagi tak berhenti berkeroncong, memainkan, memutarkan lagu tradisional tanah air, pasangan anak mata Ahmad ni terlihat ada satu biasan cahaya di tepi jalan. Bila diamati betul-betul, ini bukan cahaya lampu ni, tapi cahayanya macam cahaya lampu api gasolin. Lebih kurang macam ni bentuknya. Bila dah semakin hampir dengan cahaya api gasolin tu, ada warung kedai makan lah. Memang unik kedai makan dia sebab decorationnya ubah suai kedai makan tu ala-ala filem zaman dulu-dulu. Lebih kurang zaman-zaman 60-an macam tu. Kemudian Ahmad pegang perutnya. Kehendak perut perlu diutamakan juga. Kesian perut ni, tengah lapar ni. Jadi Ahmad pun berhentikan kereta dia dekat depan warung tu. Dia pun bagi tahulah dekat isteri dan anak dia. Mila, anak, abang rasa abang nak singgah. Isteri dan juga anak Ahmad tertidur. Ahmad tengok kesian, tengoknya. Jadi dia pun tak gerakkan mereka berdua ni. Dia pun berhentikan kereta depan warung. Kereta tak dimatikan, aircon tetap pasang sebab kesian. Nanti kalau panas pula macam mana? Dibiarkanlah aircon tu dengan kereta enjin dipasang. Ahmad turun dari kereta, masuk ke dalam warung berkenaan. Baru sahaja melangkah masuk tu, dia ditegur, disapa oleh orang yang ada dekat dalam warung tu. Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam. Kaifahaluka? Naam. Mari. Baik. Terima kasih. Baik. Jumpa duduk. Dalam warung tu, kata Ahmad, dia disapa, diberi salam oleh beberapa lelaki yang sedang minum dan bersembang di meja makan. Wajah mereka semua ni bersih-bersih belaka. Nampak baik je air muka dia orang ni. Tak nampak jahat pun. Muka Korea pun tak sebersih muka mereka ni. Bukan yang ini pelakon tambahan je. Yang bestnya lagi, kata Ahmad, kesemua lelaki tu berpakaian ikut trademark warung ni. Yelah kan, udahlah warung kedai makan ni antik. Jadi mereka yang datang makan minum pun ikut serta sama pakai baju orang zaman-zaman dulu. Kalau nak dibagi gambaran untuk lebih jelas kepada saudara dan saudari yang menonton, kata Ahmad, pakaian mereka tu macam zaman 60-an, lebih kurang macam ni. Ataupun yang macam ni. Lain macam kan? Ahmad ambil tempat duduk seperti mana yang disarankan oleh lelaki tadi. Kemudian dia didatangi oleh seseorang yang katanya nak ambil order. Pada awalnya Ahmad berfikiran, minum mestilah macam kedai makan yang biasa-biasa dia pergi sebelum ni. Dia pun orderlah nak air Milo 1 dan juga nasi goreng mata kerbau 1. Rupanya kalian semua ida. Tak ada. Menu tu tak wujud dalam warung ni. Kata orang yang ambil order tu, mereka hanya hidangkan kopi, teh dan juga mie rebus je yang ada. Rare ni. Ni namanya menu inflasi. Menu Rahmah ni. Tak apalah, Rahmah pun Rahmah lah. Ahmad pun order lah. Dia pun nak order air kopi 1 dan juga mie rebus 1. Sedang menunggu makanan sampai, Ahmad perasan tahu ada 3 orang wanita yang sedang memerhatikan Ahmad yang tidak jauh daripada meja makan dia ni. Ahmad pun beranikan diri tolehkan pandangan dia. Ya Allah, Komo. Cantiknya. Cantik. Cantik siup muka perempuan tu. Dengan selendangnya, dengan berbaju kebaya ketatnya. Tak pernah secantik itu yang dia pernah nampak sebelum ni. Ini memang dah cantik sangat, kata Ahmad. Lepas tu siap boleh senyum pula pada Ahmad. Aduh, menggigil-gigil tu lah rusuk Ahmad pada waktu ni. Pada fikiran Ahmad, ini mungkin anak tuan kedai agak-agaknya lah kan. Ahmad tak apa hati. Dia tengok lagi muka perempuan tu. Dah senyum pula pada Ahmad. Waktu ni kata Ahmad, jiwa dia dah berbunga-bunga. Tak lama kemudian, mie rebus dan juga air kopi Ahmad pun sampai ke meja makan. Bunga-bunga juga. Ni perut. Dari tadi minta makanan. Dia pun makanlah dulu. Tengah sesuap mie rebus. Alamak, sedapnya. Dahlah perempuan cantik berbunga-bunga. Mie rebus pula sedap. Aduh, sedar tak sedar, mie rebus habis semangkuk. Tak puas hati, Ahmad pun minta lagi semangkuk, tambah lagi. Makan, sapeda. Jangan ditanya, sip fun dulu. Kemudian, kata Ahmad, dia lupa baca bismillah agak-agaknya. Udah makan 2 mangkuk mie rebus, minum secawan kopi pun dah habis, perut pun dah berhenti berkeroncong, dah kenyang. Ahmad teringat isteri dan anak dia dalam kereta. Tak baik lagu ni, aku duduk lama-lama dalam kedai ni. Jadi dia pun nak berangkat. Dipanggil tuan warung untuk kira. Terkejut Ahmad bila dia dapat tahu harga yang dia perlu bayar adalah 3 ragak je. 3 ragak. 3 ringgit. 3 ragak pula. Biar betik 3 ringgit koma. Ini murah sangat ni. Ini bukan Rahmah dah ni. Ini dah level harga Rahimatul Urus. Disebabkan dah murah sangat-sangat, Ahmad pun bayarkanlah sekali dengan meja pengunjung lelaki yang tegur dia tadi tu. Kesemua harga yang perlu dibayar oleh Ahmad untuk 2 meja adalah RM5.30. Bak kata orang Ipoh, 5 ragak 3 mata. Murah sangat di koma. Menu Rahmah, tapi harga Rahimatul Urus. Sebelum beredar, sebelum keluar daripada warung, Ahmad sempat lagi bersalaman dengan semua yang ada di situ kecuali perempuan. Dia lah bukan murid, mana boleh salam. Mereka yang bersalaman dengan Ahmad memberi senyuman dan juga kata-kata nasihat kepada Ahmad. Kata mereka, hidup ni hanya sementara je bang.
Berbuat baiklah sesama makhluk kerana setiap apa yang kita buat akan dipersoalkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad teruskan perjalanan memandu menuju ke Kelantan. Isteri dia yang tidur lena, tidur mati tadi ni terjaga daripada lena daripada tidur. Bila Ahmad tengok isteri dah bangun, Ahmad pun ceritakan lah yang dia singgah kat kedai warung tadi. Warung tu decoration dia pula, decoration macam zaman dulu-dulu. Orang pun berpakaian dulu-dulu. Minu pula, minu Rahmah. Tapi harga Rahimah tu urus. Tapi dia tak cerita lah yang pasal perempuan tu. Makanannya sedap, kau sedap. Jadi isteri dia terliur. Isteri dia kata, ish, abang tak gerak saya pula. Saya tak kira. Balik KL nanti, saya nak ikut jalan ni, kita singgah kedai makan tu. Kita nak tengok. Kata isteri dia, tak puas hati. Dipendekkan cerita. Ni saya pendekkan cerita ya. Tak perlulah saya nak terangkan mereka sampai ke Kelantan, mereka sambut hari raya pertama, kedua, ketiga, macam mana mereka sambut hari raya. Tak perlulah semua tu. Saya pendekkan cerita. Pada hari raya yang keempat, waktu tu siang, bukan malam, mereka dalam perjalanan nak pulang ke Kuala Lumpur, ke destinasi mereka lah, dengan mengikut laluan yang sama sebelum ni, atas tujuan nak melihat warung yang dikatakan Ahmad tu. Nak singgah dan tengok je. Kalau buka tu bonus. Tapi rasanya tak buka kot. Mana ada orang buka musim perayaan kan. Tapi yang mengejutkan Ahmad, bila sampai ke destinasi yang dimaksudkan, Ahmad pelik. Sebab lokasi tu hanya kelihatan paya dan juga berhutan. Jadi warung kedai yang dimasukkan tu, warung kedai makan tu, tak ada ke? Tak ada, tak ada. Puas Ahmad melihat sekeliling, tak ada kesan tapak pembinaan pun dekat kawasan tanah tu. Apatah lagi dalam paya. Macam mana pula warung boleh ada dalam paya? Atas paya mesti tak ada kan? Dia tengoklah dekat kawasan tanah, tak ada kesan tapak pembinaan. Maksudnya apa ni saudara dan saudari? Maksudnya warung tu tak wujud. Beliau pulang ke Kuala Lumpur dengan banyak persoalan yang bermain, dengan banyak keraguan yang bermain di jiwa ni. Dia sendiri tak boleh nak cari jawapan yang pasti yang dia nak. Tak tahu macam mana benda dan juga peristiwa tu berlaku. Kemudian malam tu Ahmad bermimpi bertemu dengan seorang gadis. Gadis tu adalah daripada 3 orang gadis yang dijumpa malam tu. Kata Ahmad, gadis tu memberitahu namanya adalah Maimunah Atikah. Dan kedai makanan tu adalah di Kampung Bunian. Ni yang kata gadis dalam mimpi tu lah. Ni kata gadis tu yang bernama Maimunah Atikah. Sedap pula nama Maimunah Atikah. Sedap kan? Setiap pandangan manusia mungkin sama atau mungkin juga berbeza. Kalau mengikut pandangan saya, apa yang dilalui oleh saudara Ahmad ni, beliau berada di kawasan yang dimain peranan oleh golongan-golongan jin. Jadi kita ni, kalau kita kurang ilmu pengetahuan dalam bab agama maupun Al-Quran, maka seelok-eloknya dan sewajar-wajarnya adalah lebih baik tidak bersekutu dan tidak bergaul sama sekali dengan golongan jin. Melainkan kalau kita adalah di antara manusia yang sudah memahami agama dan Al-Quran dengan mendalam. Supaya apa? Supaya secara tidak langsung kita tidak terjebak dengan sebaran tipu daya oleh jin ni. Sebagai contoh, itu sebabnya kalau dalam pengamal perubatan Darul Syifa, dengan izin Allah SWT, mereka lebih tumpukan kepada ikhtiar. Mereka lebih tumpukan kepada usaha membantu pesakit yang berada dalam kesakitan melalui bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran. Dan mereka akan mengabaikan apa sahaja yang diperkatakan oleh jin yang mengawal tubuh badan pesakit yang terlibat. Bila dah jin kawal tubuh badan pesakit, bermaksud itu jin apa? Itu maksudnya jin yang nak memain-mainkan manusia. Jangan terlibat, jangan dengar sama sekali apa yang diperkatakan oleh jin tu. Terima kasih kepada saudara Ahmad atas kesudian berkongsikan kisah seram untuk kita semua. Benar atau tidak, wallahu alam. Suka saya ingatkan dan memberi nasihat kepada saya sendiri dan juga kalian semua yang menonton. Apa sahaja bentuk pengalaman, kisah seram yang disampaikan kepada kita, yang kita dengar, yang kita tonton, anggaplah ianya hanya sebuah karya kisah seram untuk hiburan seram sahaja.
Kalau ada yang baik, kita ambil sebagai pedoman. Kalau ada yang kurang baik, kita jadikan pengajaran. Dan lagi, ini yang saya nak buat announcement ni. Seperti biasa, Kisah Seram Alam Jin akan bersiaran setiap hari Jumaat. Sepatutnya minggu hadapan, 14 hari bulan, akan bersiarannya Kisah Seram Alam Jin yang baru. Akan tetapi, Kisah Seram Alam Jin untuk minggu hadapan dikosongkan slotnya, dibatalkan slotnya, tiada bersiaran untuk minggu hadapan. Atas sebab ada beberapa perkara atau faktor yang perlu saya lakukan terlebih dahulu. Jadi, kita akan bersua kembali bersiaran dalam kisah yang baru pada minggu yang seterusnya, sama ada 20 hari bulan hari Khamis ataupun 21 hari bulan hari Jumaat, bergantung pada hari apakah hari raya yang diumumkan nanti. Maksudnya apa? Maksudnya kisah yang baru edisi raya akan bersiaran pada malam raya. Ya benar, Kisah Seram Alam Jin edisi raya. Bagi saya tempoh 2 minggu untuk saya siapkan. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada kami semua yang terlibat. Sama ada saya sendiri sebagai admin ataupun kepada para penonton yang sentiasa menyokong bersiarannya Kisah Seram Alam Jin. InsyaAllah jika ada umur yang panjang, jika ada kesihatan yang baik, jika ada rezeki yang luas, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua kembali dengan kisah perkongsian masyarakat dunia yang berikutnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua, sangat-sangat saya hargai. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.